Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Ta'ala memberkati kita pada pagi ini dalam sesi pengajian kita atau bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' karangan Syekhul Islam Al-Allamatu Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada pembicaraan tentang 4 perkara yang kita mesti kawal, mesti jaga untuk mengelakkan kita daripada terjebak ke dalam dosa. Kita dah bincang tentang al-lahazat, pandangan mata. Kita telah bincang al-khatarat, pemikiran. Dan sampailah kita pada bahagian yang ketiga, iaitulah al-lafazat, iaitulah ucapan. Ini yang paling penting sebenarnya. Ucapan, perkataan, bercakap ni, dia adalah kembak kepada akal. Dia adalah kembak kepada akal. Kerana Allah Ta'ala jadikan ucapan, bercakap ni, kebolehan bercakap ini adalah wasilah, adalah jalan untuk kita menyampaikan pemikiran kita, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, emosi kita. So emosi kita, logik kita, yang mana ini adalah 2 unsur dalaman yang terpenting dalam manusia, logik dan juga emosi, disalurkan, dikeluarkan keluar menerusi percakapan, menerusi ucapan. Ya. Sebab itulah dia di antara sifat yang penting. Sampaikan orang yang mengaji mantik, mereka takrifkan manusia ni, mereka kata al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hayawan natiq. Hayawan natiq. Natiq ni terjemah daripada bahasa Yunani, bahasa English. Mungkin kalau English dia panggil logical animal. Tapi orang Arab pilih kalimah an-nutq, bercakap, untuk menterjemahkan kalimah logik. Kenapa? Kerana seseorang itu tidak diketahui sejauh mana dia tu logik atau tak logiknya pemikiran, melainkan menerusi apa yang dia cakap. Kalau dia cakap tu benda yang elok, kita tahu dia ni waras. Kalau dia cakap dok mampu, kita tahu dia ni tak betul. Ada masalah mental, tekanan perasaan, depression, apa lagi, gila dan sebagainya. Ya. Jadi ini kita faham betapa pentingnya lisan, cakap. Nak. Allah Ta'ala sebut nikmat lisan ni. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu 2 mata, lisan dan 2 bibir? Wa hadainahu najdain. Dan kami tunjukkan dia 2 jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Jadi lisan ni adalah salah satu anggota manusia yang paling perlu dijaga. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, mafhumnya, siapa yang boleh jaga untuk aku, Nabi kata, mulut dia dengan kemaluan dia. Ma baina lihyaih, antara 2 rahang dia, wa ma baina farjaih, apa yang ada di antara 2 celah kangkang dia. Ma baina fakhidhaih, 2 celah kangkang dia. Jaga 2 benda ni, admanu lahul jannah. Aku jamin untuk dia syurga. Siapa boleh jamin dia boleh jaga antara 2 rahang dia, antara 2 celah kangkang dia, lisan dengan kemaluan, mulut dengan kemaluan ni, Nabi kata, aku boleh jamin, aku boleh garanti untuk dia syurga. Allahu akbar kabira. Jadi penting untuk kita tahu benda apa yang kita nak kena jaga lisan ni. Dan dosa lisan, kadang-kadang dia dosa yang paling kecil, yang paling ringan. Tetapi untuk lisan sebut, lisan buat. Tetapi dosanya besar. Ya. Kalau kita tengok dosa tangan, dosa besar tangan apa? Membunuh, merompak, mencuri, berat. Berat. Kan? Dosa besar kaki, mungkin berat juga. Berjalan kepada jenayah, jalan kepada zina. Kemaluan pun berat, dosa-dosa besar dia. Tapi dosa besar yang boleh berlaku dengan lisan is very thin, ringan. Kan?
Yang kadang-kadang kita tak rasa pun dia dosa besar. Tapi kita dah cakap benda yang cukup besar dosa di sisi Allah Ta'ala. Sama juga amal ibadat. Anggota badan lain, amal ibadat dia berat. Tapi amal ibadat lisan senang. Tapi pahala dia besar sekali. Nabi kata, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimah dicintai oleh Ar-Rahman, ringan pada lisan, berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Kita duduk sepanjang hari sebut subhanallah bihamdih subhanallahil azim, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Kan ada buat apa? Sambil masak, subhanallah bihamdih subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Sambil buat kereta, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Begitu simple. Tak? Zikir pagi petang, simple. Zikir lepas salat, doa keluar masuk rumah, doa tidur, bangkit tidur. Doa masuk tandas, keluar tandas. Doa makan. Sebelum makan, bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Sebelum minum, bismillah. Lepas minum, alhamdulillah. Very simple. Tapi pahala dia besar. Pahala dia besar. Jadi setimpal juga lisan ni pun. Dosa dia. Walaupun senang dibuat, tapi besar juga. Allahu akbar kabira. Baik. Mari kita baca apa Ibn Qayyim nak kata. Faslun. Wa amma al-lafazatu fahifdhuha bi alla yukhrija lafzatan dha'i'atan. ألا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. Adapun tuturan, ujaran, cakap, cara nak jaga dia adalah jangan dia mengeluarkan satu lafaz yang sia-sia. Jangan bercakap benda sia-sia. Apa dia? Iaitulah dia tak boleh bercakap melainkan dalam perkara yang dia mengharap padanya ada ganjaran kebaikan untuk agamanya, untuk hari pembalasannya, untuk akhiratnya. Jadi Ibn Qayyim kata dhabit dia, formula dia, kalau hampa nak jaga lisan, bila hampa bercakap, pastikan hampa hanya bercakap benda yang hampa yakin benda tu ada pahala. Benda tu ada pahala. Sebab lisan ni malaikat tulis semua. Allah Ta'ala kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu benda yang dia lafazkan, melainkan dia ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Malaikat kiram katibin, kiri kanan. Kata ulama salaf, ditulis hatta mengeluh dia. Mengeluh dia, semua malaikat tulis. Imam Ahmad ibn Hanbal tengah sakit, mengeluh. Datang ulama bagi tahu dia, kata malaikat tulis. Dia pun berhenti mengeluh, tak berani. Kan? Jadi tengok ucapan lisan yang malaikat catat. Sampai Allah Ta'ala tanbih, ma yalfidhu min qawl. Tidak ada apa yang dia lafazkan, yang dia sembok dengan lisan dia, yang dia lontarkan dengan lidah dia daripada ucapan, melainkan ada di sisinya raqibun atid, malaikah yang sifatnya raqibun, sentiasa duk perhati, duk tunggu. Memang duk tunggu. Atid, memang duk bersedia untuk catat, untuk rekod. Kan? Fa idza arada an yatakallama bil kalimati nazara hal fiha ribhun wa fa'idatun am la. Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha. وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. Jadi Qayyim kata formula dia macam mana kamu nak praktik. Kalau nak bercakap, perhati dulu, fikir dulu. Adakah ucapan ni boleh memberi keuntungan dan faedah atau tidak? Faedah akhirat. Jikalau tidak ada keuntungan akhirat, tahan, jangan cakap. Jikalau ada faedah, perhati pula, jangan terus cakap. Adakah apa yang dia nak cakap ini akan memberi dia faedah yang lebih besar, atau dia akan kehilangan faedah yang lebih besar? Mana lebih baik? Faedah bercakap ke tak bercakap? Mungkin bercakap tu ada faedah,
tetapi tak bercakap lebih banyak faedah. Maka perhati mana satu dulu. Sampai terang tu. Sebab itu kadang-kadang ada benda betul. Ada benda yang hak. Tapi kita tak perlu cakap. Mungkin faktor sebab kita sendiri. Kita tu siapa nak cakap. Mungkin kalau kita cakap, kita akan terheret kepada perdebatan yang sia-sia. Asalnya benda kita nak sampai tu betul. Bagus. Tapi sebab orang yang kita nak habaq tu, dia dalam keadaan tak boleh nak terima, dalam keadaan yang memang dah tengah mabuk dengan dia punya masalah. Jadi kalau kita yang bercakap, bukan orang lain, mungkin ada orang yang dia boleh dengar macam kita, mungkin menyebabkan kita hanya akan habis buang masa duk berdebat benda yang sia-sia dengan dia. Dan nasihat tu tak sampai dan kita pula terbuang waktu kita dengan benda yang tak faedah. Boleh jadi juga. Kan? So nak bercakap pun tengok dulu. Adakah bercakap itu memberi kebaikan yang terbesar? Bukan sekadar kebaikan yang terbesar. Barulah kata Ibn Qayyim kita bercakap. Dan dalam zaman sekarang ni, bila kita cerita pasal bercakap, termasuklah kita update status. Termasuklah kita melakukan kicauan di Twitter. Termasuklah. Apa yang kita tulis. Kerana tulisan adalah pengganti cakapan. So termasuk dalam bab ini adalah tulisan. Jadi kita nak update status tu fikir. Adakah yang aku nak tulis ni akan menyebabkan kebaikan yang terbesar atau dia akan keburukan yang lebih besar daripada kebaikan, atau kebaikan aku tak tulis lebih baik, lebih besar daripada kebaikan aku tulis. Fikir. Kadang-kadang kita dah tulis status panjang-panjang padam balik. Tak jadi. Asal buang masa. Pasal apa tak lagi kita ni tak sampai benda yang kita nak cakap. Kan? Tapi kalau kita rasa benda tu memang perlu, kita dah pertimbang elok-elok, sampaikan kebenaran, alhamdulillah, tinggal. Jangan dilayan perdebatan itu. Pasal kaedah ahli sunnah wal jamaah, kita sampaikan sunnah. Siapa yang nak terima, terima. Siapa tak nak terima, itu hidayah. Lepas itu milik Allah Ta'ala. Kerja kita, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tugas Rasul sendiri pun hanya menyampaikan. Bukan untuk innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi. Kamu tak boleh bagi hidayah hai Muhammad orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Itu di antara benda yang kita kena ambil kira dalam pertimbangan kita. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَسْتَدِلَّ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ فَاسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِحَرَكَةِ اللِّسَانِ فَإِنَّهُ يُطْلِعُ مَا فِي الْقَلْبِ شَاءَ صَاحِبُهُ أَمْ أَبَى. Kalau kamu nak uji sesuatu yang ada dalam minda seseorang, dalam benak dia, dalam jiwa dia, maka berdalillah kamu dengan pergerakan lisan, apa yang dia cakap. Makanya kata kalau kita nak tahu pemikiran seseorang, yang kita sebut tadi, test dia, dalil dia, apa yang dia cakap, apa yang lisan dia gerakkan. Kerana dia memberitahu kepada kita, dia menunjukkan kepada kita apa yang tersemat dalam minda. Sama ada pelakunya nak ataupun tak nak. Sama ada pelakunya setuju atau tak setuju, tapi itulah realitinya. Macam itulah mekanisme manusia. Allah Ta'ala cipta manusia macam itu. Sebab kita ni digerakkan oleh ruh dalam badan kita. Ruh yang bersemadi dalam jasad kita, yang tersemat dalam jasad kita, ini kita yang boleh kita bergerak. Dan ruh ni sampai sekarang orang sains tak tahu apa benda. Di otak kita ni ada akal. Apa dia akal? Sampailah orang sains tak tahu apa benda. Di hati kita, jantung kita ni ada emosi, iradah, kehendak. Apa dia benda tersebut? Sampailah orang sains tak tahu apa benda. Kajian tentang manusia ni, dia bukan benda yang kita boleh berteraskan kepada kajian yang berbentuk empirik. Kerana manusia, dia tidak terhad kepada bahagian fizikal yang nampak, yang kita boleh bubuh di bawah mikroskop, bubuh di bawah eksperimen, boleh pergi buat MRI. Itu hanya boleh mengesan jasad. Dia tak boleh mengesan ruh. Allah Ta'ala kata, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ruh kerja Tuhan.
Tuhan tak habaq kita macam mana. Okay. Orang yang buat kajian psikologi, sekretari, ya, dia kaji apa? Psikologi bukan berkaitan dengan tubuh badan. Dia berkaitan dengan minda, otak. Bukan otak yang duk nampak tu. Apa yang bersemadi dalam otak, akal, minda. Bukan apa yang duk nampak jantung macam doktor surgery jantung kaji. Ialah emosi yang ada pada jantung. Okay. Tapi kalau dia tak beriman, kalau orang yang belajar psikologi, sekretari ni, dia bukan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, bukan orang Islam atau orang Islam yang bodoh, yang tak belajar tentang agama, dia tak boleh faham. Tak boleh faham. Kan? Sebab bidang dia bukan bidang. Dia tak sama macam doktor perubatan. Doktor pakar otak. Dia boleh bedah otak orang. Brain surgery. Ya, dia pakar otak. Berkenaan dengan otak. Kan? Yang nampak, yang zahir. Doktor jantung, dia boleh bedah jantung. Jantung yang zahir, sakit zahir jantung dia boleh lah. Jantung sakit, jantung sumbat, jantung apa, otak sakit, ada tumor, ada apa semua, dia boleh rawat. Dia boleh rawat, tak nak menyembuhkan, tak boleh lah. Kuasa Tuhan. Tapi orang yang sekretari, psikologis, dia bukan kaji otak itu. Dia bukan kaji jantung itu. Dia kaji bahagian roh. So macam mana dia kata dia kaji? Dia bukan boleh tengok roh. Dia bukan boleh tengok akal. Dia bukan boleh tengok minda. Kan? Sebab tu dia bukan boleh buat kajian di macam doktor biasa bawa masuk makmal. Dia buat kajian berdasarkan dia perhati tingkah laku manusia. Berapa orang manusia yang dia tengok? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1,000,000 orang. Manusia ada berapa bilion? Ada berapa trilion? Kan? Yang tu mereka ni kajian mereka lemah. Kecuali kalau dibimbing oleh akidah yang sahihah. Kalau mereka ni orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan wahyu, dan mereka jadikan panduan kajian mereka itu kepada wahyu ilahi, Quran dan sunnah, barulah kesimpulan-kesimpulan yang mereka akan buat nanti, barulah boleh ada ketepatan. Kalau tidak, dia akan jauh meleret, merewang, merapu. Ada kulli hal. Qala Yahya bin Mu'adz, al-qulubu kal-qulur taghli bima fiha wa alsinatuha magharifuha. فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل بلسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Riwayat Imam Ahmad. Ibn Qayyim kata, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, ulama salaf, berkata, hati ni, jantung ni, al-qulub. Al-qulub ni kalimah qalbun. Ya, qalbun ni apa makna qalbun? Terjemahan qalbun ni muskil naknya. Qalbun yang fizikal, yang kita faham ialah jantung. Ya, jantung. Tapi orang Melayu dia panggil hati. Walaupun hati tu lain, hati tu liver. Tapi dia pun selalu kata hati. Kan? Jantung hati. Ya. So jantung yang di tengah ni, yang duduk di dada tu, kan,
Ini dia panggil qalbun. Tetapi qalbun juga makna dia adalah inti sesuatu benda. Sebab itu jantung ni dia panggil qalbun. Pasal apa dia qalbun? Pasal dia adalah inti, isi dalam manusia. So kalau begitu dari segi bahasa, jantung yang di dada ni pun qalbun. Otak yang di kepala ni pun qalbun. Sebab dia adalah isi. Kan? Jadi dia adalah benda dalaman. Dan kita tahu secara fizikalnya dua benda ni berkaitan. Jantung dengan otak. Jantung dengan otak. Waktu ulama kata, pendapat yang paling rajih antara pendapat para ulama, akal duduk di mana? Duduk di otak. Akal duduk. Terbukti tak akal memang duduk di otak? Kan? Di dimag. Kan? Qalbun ni, dia fungsi dia pam darah. Otak fungsi dia mentafsirkan maklumat. So menafsirkan maklumat tu adalah fungsi otak. Jadi kita tahu itu adalah perangai, itu adalah peranan akal. Akal yang memberitahu kita maklumat. So kita tahu akal duduk di otak. Tapi akal tu macam mana kita tak tengok, tak nampak. Jantung. Tempat yang kita rasa, bila kita rasa marah, bila kita ada emosi, darah kita naik. Bila kita stres, darah kita naik. So kita tahu jantung ni tempat emosi, iradat. Dan dikatakan al-iradat, kehendak manusia. Keinginan dia terletak di jantung dia. So jantung ni dia pam iradat. Otak menangkap maklumat, menyimpan maklumat, menafsir maklumat. Ni adalah dua benda yang berkaitan, otak dengan jantung ni. Cukup penting dalam badan manusia. Yang di sinilah bersemaknya akal. So akal dia berkaitan lah. Otak dengan jantung ni dia berkaitan. Okay. Jadi kata Yahya bin Mu'adz, qalbun manusia ni seperti periuk. Dia kata macam periuk. Taghli bima fiha. Dia akan menggelegak dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dia nak. Kehendak dia. Keinginan dia tu akan menggelegak. Apa yang dia fikir tu duk menggelegak dalam otak ni. Apa yang dia teringin tu duk menggelegak dalam jantung ni. Wa alsinatuha magharifuha. Senduk dia ni lidah. Lidah ni senduk dia kata. Yang lidah lah yang akan pi cedok buat keluar mai kat kita. Apa yang jantung duk teringin, apa yang otak duk fikir. Tu dia lagu tu. Fanzurir rajula hina yatakallam. Oleh itu perhati kepada orang yang duk bercakap ketika dia bercakap. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbih. Sebab lidah dia duk cedok mai dekat hang apa yang duk dalam jiwa dia, dalam qalbun dia. Hulwun hamid. Manih, masam. Azbun, ujajun. Ya. Apa nama, tawak, ada rasa. Ada rasa, azbun, ujaj, tawak. Dan lain-lain daripada itu. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi ightirafu lisanihi. Yang akan menjelaskan kepada kamu rasa jantung, qalbun dia, isi hati, isi dalaman dia, ialah apa yang dicedok oleh lisannya. Ini kata Yahya bin Mu'adz. Maknanya kalau kita nak tahu apa orang tu rasa, macam mana kita nak tahu? Apa yang dia cakap lah. Kan? Sebab itu orang kaunselor, apa yang dia boleh buat? Dia kan boleh buat apa? Dia dengar kita cakap, dia suruh kita cerita. Kalau kita tak cerita sampai sudah. Sebab itu manusia boleh rasa hilang stres dengan bercakap. Betul tak? Ini fakta. Kan? Ada orang duk tunjuk pandai dekat Facebook. Dia kata, duk buka kaunseling. Kan? Musim-musim PKP ni. Ingat boleh hilang masalah dengan cakap. Memang boleh hilang. Memang dia tak hilang masalah tu secara letih. Tetapi bila kita bercakap, apa yang kita tak nampak akan jadi nampak. Kepada kita cerita pada orang lain, kita bertukar maklumat. Kerana menerusi lisanlah manusia bertukar pemikiran dia. Sebab itu ulama bahasa tarifkan bahasa apa?
dia adalah medium yang digunakan oleh manusia untuk memberitahu, untuk menyatakan pemikirannya. Dan menerusinya jugalah manusia bertukar-tukar pemikiran. Macam mana kita nak tukar fikiran? Macam mana kita nak bertukar idea? Cakap lah, nak bersembang orang. Ada masalah. Aku dah masalah. Apa dia? Cerita. Aku dah tak nampak dah, buntu dah ni. Ceritalah. Apa dia? Macam ni, masalah aku gini-gini. Aku dah buat macam ni, tak nampak dah. Keajaiban yang Allah Ta'ala cipta pada manusia ni, kawan hak yang tadi, yang tak duduk di tempat kawan ni, dia tak ada masalah tu. Tetapi menerusi kawan ni cerita, dia boleh transfer mai. Itu yang kata akal tu magnificent, yang menakjubkan Tuhan cipta akal kat manusia ni. Apa hak kita dengar orang cerita, dia akan tafsirkan dan dia akan trigger the emotion. Kalau tidak, mana ada orang nak mamu ayat mata tengok cerita Hindustan? Tidak ada orang duk menangis baca komik, baca novel, nangis. Dia bukan salah. Itu benda tak betul, tak realiti pun. Cerita fiction. Baca novel lencun. Tak tahu habis relai novel tu pasal basah ayat mata, menangis. Sedih. Saya baca novel sedih. Ada orang baca buku dia gelak terbahak. Dia buat apa? Siapa geletek dia? Bukan siapa geletek dia. Dia baca cerita komik fiction. Kan? Jadi rupanya emosi manusia ni can be transferred. Boleh dikongsi. Can be shared. Melalui apa? Cakap ni, lidah. Bila kita cerita, kan? Orang tu cakap kita dengar apa yang dia cakap, kita tangkap maklumat tersebut, masuk dalam otak kita tafsirkan, dia akan trigger the emotion. Apa yang orang tu rasa, kita rasa. Kan? Tetapi kita mungkin ada pengalaman lain yang lebih, yang dia tak ada. Lalu kita nampak jalan yang dia tak nampak. Allah ilhamkan kat kita. Kita buat habaq ke dia. Ada lagi jalan hang boleh buat. Macam ni. Oh, dia kata alhamdulillah, terima kasih. Kalau aku seorang, aku tak terfikir ada lah. Tu baru seorang. Kalau dia share 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sebab manusia ni dia hayawan ijtimai. Macam kata sebagian ulama yang lain pula. Manusia ni social animal. Dia tak duduk seorang-seorang. Kalau dia seorang-seorang, dia stres, dia depress. Pasal apa PKP orang tertekan? Pasal dia lari daripada sifat fitrah. Manusia ni dia kena ada teman. Teman yang dia kena berkomunikasi, bersosial. Sebab dia adalah hayawanun ijtimai. Hayawan yang bersosial. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kena ada isteri, dia kena ada anak, dia kena ada keluarga dia. Kan? Dia kena ada kawan. Dia kena tengok muka orang lain. Dia kena ada orang lain yang dia kena bercakap, bersembang. Baik. Tapi itu, kita kata ada ulama yang ahli ibadat yang pergi beruzlah. Tak bercakap dengan siapa. Kita kata tak. Salah tu. Ulama ahli ibadat dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling tenang. Sebab tu dalam Islam dia tak ada cerita pasal kita nak pergi duduk berkurung seorang-seorang seumur hidup kita, tak jumpa siapa, tak ada. Dia menghadkan ada supaya jangan lebih daripada kadar dia. Dalam Islam kita ada peraturan. Tak ada dalam Islam ibadat satu orang pergi duduk dalam monasteri, duduk seorang-seorang, tak bercakap dengan siapa, duduk diam, tak bercakap. Dalam agama lain ada. Lama-lama jadi gila tu. Memang jadi gila. Macam orang tak makan, mampus lah. Sama lah. Kan? Macam kita bincang sebelum ni lah. Berfikir. Kalau orang tu dia tak fikir apa, setan akan main colek dia. Takkan dapat tidak. Kita jangan ingat kalau kita duduk seorang-seorang, tak ada orang main kita. Ada yang akan main. Setan dengan malaikat tu ada. Kan? Jadi kalau kita tak bercakap benda yang berfaedah,
kita tak fikir benda yang berfaedah, kita akan bercakap benda yang tak faedah, kita akan fikir benda tak faedah. Tak? Jadi manusia ni dia kena bercakap. Dia kena benda yang penting. Tapi Islam datang nak kontrol. Dia tak datang untuk halang. Dia tak ada ibadat. Dalam Islam tidak ada ibadat membisu. Tidak ada. Tidak ada puasa tak cakap, tak ada. Yang ada tahan makan minum. Itu pun tak tahan sepanjang hari, sekejap saja. Ada ibadat tak bercakap dengan manusia tapi bercakap dengan Allah Taala. Doa, solat. Kan? Pasal itu adalah kita nak berkomunikasi dengan Tuhan pun dengan mulut juga, dengan lisan juga. Sebab itulah ibadat yang paling utama sekali ialah doa. Nabi kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Maksudnya dia adalah kepala isi segala ibadat balik kepada doa. Yang mana doa ialah ibadat lisan, ibadat mulut. Kan? Benda yang paling Allah Ta'ala suka ibadat apa dia? Baca Quran. Quran baca dengan apa? Dengan mulut. Yang kedua ibadat paling Tuhan suka apa dia? Zikir. Zikir dengan apa? Dengan mulut. Yang ketiga yang paling Tuhan suka, doa. Mulut. Kita solat. Solat kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh bergerak, boleh buat isyarat. Tapi hak penting apa dia? Takbir dengan mulut. Allahu Akbar. Yang rukun Allahu Akbar. Kan? Baca Fatihah. Zikir. Kan? Majoriti menang dekat doa tu. Kan? Jadi nak cerita kata pentingnya manusia ni dengan bercakap. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Kita kena kawal. Kan? Dia duk cedok segala apa yang dalam kita ni. Kita boleh transfer apa yang kita rasa kepada kawan kita. Kawan kita boleh transfer apa yang dia rasa. Kita bertukar maklumat. Kita mengaji. Ni duk belajar ni. Guna apa ni? Guna bercakap lah. Tuan-tuan nak boleh dapat ilmu yang ada dalam saya. Macam mana tuan-tuan ambil? Saya kena bercakap, kena habaq. Kalau saya duduk berdiri depan kamera ni, keras kejung diam macam ni. Tuan-tuan tengok muka saya tak cakap apa. Mampus sampai sudah tak dapat apa ilmu pun. Kalau kita tutup kamera ni, tak nampak muka. Tak apa, yang penting dengar suara. Kan? Berapa ramai yang duk follow kelas ni lah ni, dia bukan tengok video pun. Kan? Dia buka dengar suara saja. Dia duk masak, duk kemas rumah sambil dengar kita duk cakap ni. Kan? Sambil duk baring, sambil duk terlentang, sambil duk menjuluk. Macam-macam lah. Kan? Tapi dia duk dengar kita bercakap. So, sampai ada maklumat, sampai. Kamera tak buka, tak apa. Tak tengok muka, tak apa. Dan ni dengar suara. Ulama' kita mana kenal ulama'. Mana pernah tengok Imam Syafi'i? Mana pernah tengok Imam Malik? Mana pernah tengok sahabat-sahabat? Mana pernah kita tengok Rasulullah SAW yang sampai kepada kita apa dia? Perkataan mereka, apa yang mereka cakap, apa yang dihabaq, diriwayatkan. Kita tak jumpa Nabi. Macam mana kita kenal Nabi? Menerusi apa yang dicerita oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama' generasi dengan lidah mereka, dengan mulut mereka. Kita tak kenal ulama' tu muka mereka. Tapi agama ni ditransfer dengan mulut. Bahkan sampailah ke tahap tertinggi, para hadirin hadirat rahmati Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berhubung dengan kita pun dengan dia bercakap. Wahyu, kitab. Panduan, bimbingan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita berbentuk kitab. Kitab tu apa? Apa yang dia cakap. Apa yang Tuhan cakap. Cakap Tuhan. Perkataan Tuhan. Allahu Akbar kabira. Rasul-rasul tak pernah tengok Allah Ta'ala. Tapi mereka jadi rasul sebab apa? Pasal mereka dapat wahyu Tuhan. Apa dia wahyu Tuhan? Cakap Tuhan. Tuhan bercakap dengan mereka. Sama ada direct ataupun dengan antara malaikat. Jadi rasul, siapa rasul? Rasul adalah orang yang bercakap dengan Tuhan. Tuhan bercakap dengan dia. So nak cerita pasal pentingnya cakap ni.
Kan? So jangan pandang remeh pasal bercakap. Kan? So kedudukan dia besar. Dia adalah anggota mulut ni, anggota yang besar, yang penting, dan dia adalah satu aktiviti manusia yang paling mustahak. Kan? Paling mustahak. Sehingga Islam melarang orang tu duduk diam tak bercakap lama. Kan? Sama ada dia bercakap dengan manusia atau dia kena bercakap dengan Allah Ta'ala. Sama ada dia bercakap dengan orang atau dia duduk berzikir, istighfar. Tak ada masa kosong. Sebab itulah zikir dengan mulut ni tak ada masa, tak ada had masa. Bayangkan. Ada tempat yang kita tak boleh zikir. Ada, mungkin masuk tandas. Sebab tu masuk tandas pun tak boleh lama-lama. Dilarang kita masuk tandas lama-lama. Pasal apa? Pasal dalam tandas kita tak boleh nak bercakap. Pasal kalau tak bercakap lama, dia jadi. Sekali dia main merapu. Tak? Dan tak boleh nak berzikir, itu lebih bahaya. Kita duduk sorang-sorang, kita tak ada cakap dengan siapa, tapi kita berzikir, kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Waktu zikir, ibadat tak ada batas. Baring allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang mengingati Allah, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Ya, maknanya tidak ada keadaan melainkan mereka ni berzikir. Nabi SAW kana yadhkurullaha, mengingati Allah dalam sepanjang masa keadaan dia. Ibadat lisan ni penting. Mulut penting. Kan? Yang ni kata Ibn Qayyim, kamu boleh merasa dengan lisan kamu seperti apa yang kamu rasa dalam periuk. Macam mana kamu boleh rasa makanan dalam periuk dengan lidah? Demikianlah kamu boleh mengetahui apa yang ada dalam hati seorang manusia juga dengan lidah dia. Jadi kita kalau kita nak rasa apa makanan dalam periuk, dalam bekas, masam ke, manis ke, tawak ke, masin ke, kita nak buat lagu mana? Rasa dengan lidah. Samalah perumpamaan yang kata Ibn Qayyim, kalau hang nak rasa orang ni, apa dalam pemikiran dia ada apa? Apa dia duk fikir? Apa dia duk rasa? Apa emosi dia sekarang? Hang kena suruh lidah dia bercakap. Baru hang boleh rasa. Lidah dia kena cedok buat keluar mai kat hang. Apa perasaan dia? Apa emosi dia? Apa yang dia duk fikir, duk serabut? Kan? Dalam hadis Anas yang marfu' kepada Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, tidak sempurna, tidak akan istiqamah, tidak akan stabil iman seseorang sehinggalah stabil hatinya, jantungnya, qalbunnya. Qalbun dia. Dan tidak akan stabil qalbun dia sampai stabil lisannya. Pasal apa? Lisan tu petanda. Macam mana kita nak tahu dia punya emosi dan akal dia dah stabil? Istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas ketaatan, ialah kalau lisan dia, lidah dia dah tak bercakap melainkan benda yang Tuhan redha. Itu makna iman dia dah tetap dalam hati. Sebab itulah bila seseorang itu kata dia beriman, syarak tidak terima sehinggalah dia mengaku dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok. Makna kata kalau dia betul percaya Allah adalah Tuhan dia, Muhammad Rasul dia, Nabi kata mesti akan keluar ucapan di lisan dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu ijma' ulama Islam. Siapa yang tidak mengucap dua kalimah syahadah, maksudnya orang yang bukan Islam, yang lahir bukan sebagai Muslim, ya, dia tak mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku pilah dalam hati dia, dalam siapa pun dia kata kononnya aku memang percaya Islam ke apakah, dia adalah kafir. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Tuhan tak terima yang dia dakwa dalam hati. Bohong. Sebab mustahil. Manusia ni bila dah ada satu keyakinan, dia akan cakap. Dia mesti bercakap. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam
عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. قال الترمذي حديث صحيح. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ditanya kepada Nabi SAW, apakah perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Nabi kata mulut dengan kemaluan. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang boleh membawa dia masuk syurga dan menjauhkan daripada neraka. Nabi pun habaq dekat dia, Ra'sul Amril Islam, kepala segala benda. Kalau hang nak masuk syurga ni, Islam. Kena masuk Islam. Itu pertama. Wa amuduhu as-salah. Tiang dia, kalau hang nak pastikan Islam tu tegak, salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemuncak dia, kau kena berjihad, berjuang demi Allah Ta'ala, menegakkan agama Allah. Lepas tu Nabi kata, hang nak aku habaq, apa dia benda yang jadi kunci kepada semua benda ni, yang akan jaga kepada hang supaya benda ni hang boleh kawal. Hang boleh pastikan diri hang istiqamah atas Islam, istiqamah atas salat, istiqamah dengan jihad. Apa dia? Nabi kata, lalu Nabi pegang lidah dia, Nabi tunjuk lidah dia. Nabi kata, kuffa alaika haza. Jaga ni, jaga benda ni, lidah, mulut. Faqal wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Mu'az kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala ambil kira apa yang kita cakap. Qala thakilatka ummuka ya Mu'az. Mu'az, Nabi kata, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, hey Mu'az, adakah benda lain yang menyebabkan manusia ni tersembam, terjerongkok dalam neraka selain daripada sebab tuaian lidah mereka? Nabi kata, adakah benda lain menyebabkan manusia ni tersembam dalam neraka, dihumban, dihembak dalam neraka, melainkan sebab hasil lidah mereka? Apa yang mereka cakap ni adalah majoriti, punca masuk neraka. Dah Nabi dah. Kan? Qala Tirmidzi hadithun sahih. Wa min al-ajabi أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. Ni yang kita kena nak jaga di sini. Sekarang Ibn Qayyim mula nak cerita kita pasal apa lidah ni bahaya. Dia kata, macam mana yang Nabi boleh kata masuk neraka ni sebab lidah? Dia kata, di antara perkara yang ajaib, dia kata, manusia ni suruh jaga benda lain senang. Ada orang, dia boleh jaga makan yang haram dia tinggal. Makan rasuah tak mau, makan babi, jauh, tak berani ni semua ni. Zalim orang, rampas harta orang pun semua tak berani, tak buat. Zina tak buat, mencuri tak buat, minum arak tak buat. Pandang benda haram, jaga mata tak tengok. Kan? Tapi dalam dia duk buat semua benda tu, dia boleh jaga macam-macam ni. Kepiah lebih atas kepala ni. Dia duduk sembang dengan kawan dia, duduk buat WhatsApp, duduk Telegram, duduk mengumpat orang, duduk tabak fitnah, duduk sebar cerita palsu. Nampak tak? Nampak tak? Baru duduk atas tikar sejadah ni. Atas tikar sejadah. Tiba-tiba tengok WhatsApp masuk. Ush, apa ni? Ui, berita. Talk forward.
Forward tu macam dia bercakap lah. Macam Mami Jarum lah. Kan? Forward tak dan baca, tak dan selidik dulu. Forward dah. Kan? Atas tingkat ziyadah. Cakap bohong. Fitnah orang. Ngumpat orang. Dalam masjid. Kan? Tengah duk baca Quran dekat handphone. Kan? Tak tengok masuk mesej WhatsApp. Baca. Dia pun forward. Dia pun balas. Kata, memang dia tu perangai gini. Dalam masjid duk iktikaf ni. So dia duduk dalam masjid. Dia terjaga daripada zina, pandangan yang haram, makanan yang haram. Tapi dia tak boleh kawal apa dia cakap. Kan? Subhanallah. Jadi Ibn Qayyim kata, susah baginya menjaga pergerakan lisannya. Sehingga kau tengok seorang lelaki yang dikenali dengan agama, zuhud, ibadah. Tapi dia bercakap dengan kalimah-kalimah yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Yang dia cakap benda tu, dia tak kisah pun. Dia tak rasa pun benda tu macam salah. La yulqi laha balan. Ini akan datang hadis Nabi SAW. Yang menyebabkan dengan kalimah itu, satu kalimah itu, dia terhumban ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dengan barat. Berapa banyak kamu tengok orang yang warak daripada buat benda yang keji dan zalim. Tetapi lidahnya duk bergerak sana sini mencela maruah manusia yang hidup dan yang mati. Dan dia tak kisah. Allahu Akbar kabira. Banyak. Kan? Duk buka aib orang apa semua. Kan? Mesti pun nak buka. Aib orang yang dah tersembunyi tutuplah. Kan? وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Kalau kamu nak tahu hakikat benda ni, tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jundab ibn Abdullah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, sabda baginda, seorang lelaki berkata, demi Allah, Allah takkan ampun dah dosa dia ni. Seorang lelaki abid, ahli ibadat, taqwa. Dia tengok satu orang lelaki ahli maksiat, hidup lagi. Lalu dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia kata, orang ni Allah Ta'ala takkan ampun dah. Yang ni Allah takkan buka jalan taubat. Dia ni dah confirm ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apa jadi dekat dia? Allah Ta'ala, dan dia bersumpah pula, demi Allah, Allah takkan ampunkan dia ni. Tuhan kata, man dhalladhi yata'alla alayya, siapa yang berani sumpah atas nama aku, anni la aghfiru li fulan, yang konon-kononnya aku takkan ampun dah lelaki ni, orang ni, faqad ghafartu lah, aku dah ampunkan dosa dia sekarang. Allah kata, wa ahbabtu amalaka, adapun amal kau, hai orang yang buat amal ibadat ni, aku hapus semua. Tak ambil kira. Pasal apa? Pasal dosa dia tadi. Dosa apa tu? Al-ya'su min rauhillah, putus asa daripada rahmat Allah. Dosa besar ni. Ini dosa lebih besar daripada segala dosa. Dua dosa yang lebih besar daripada segala dosa. Putus asa daripada rahmat Allah, rasa selesa dan aman daripada balasan Allah. Orang yang buat dosa tak mau bertaubat. Pasal apa? Pasal dia rasa, Tuhan bukan marah apa aku buat ni. Aku duk buat maksiat ni lama dah. Aku makin sihat, makin kaya, makin hebat. Dia kata, tak ada apa, tak payah taubat. Dia rasa Tuhan takkan uji dia. Dia rasa aman daripada ujian Tuhan yang akan datang tanpa dia sedar.
Tiba-tiba pup mai ujian. Tampak dia. Seolah satu tamparan, pukulan yang hebat Tuhan bagi dekat dia. Dia terduduk, tak boleh buat apa. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Dia pergi melancong sana sini. Pergi naik kelab. Pergi menyanyi karaoke. Apa semua. Masjid pun tak kisah. Solat pun kadang-kadang. Hujung-hujung waktu. Kalau solat. Tak solat langsung. Dia kata tak apa. Bisnes I maju. Tender I juta-juta. Dia kata. Nasib baik dia kata I tak pergi solat Jumaat hari tu. Kalau tidak terlepas tender dia kata. Tu dia. Sampai terang tu. Punya sombong. Dia kata I tak solat Jumaat dapat tender juta. Dia kata you pergi solat Jumaat pergi terlepas. Dia kata kawan dia. Sekali mai PKP. Tu dia terduduk. Terterak. Terjeromoh. Tersembam. Jadi depression, tekanan perasaan, jadi gila. Siapa salah siapa? Salah sendiri. Pasal apa? Pasal dia rasa sombong dengan Tuhan. Dia lupa dosa-dosa dia. Dia duk fikir apalah pasal apa. Jadi macam ni. Dia rasa dia, masalah dia rasa dia dapat nikmat tu pasal dia. Bukan pasal anugerah Tuhan. Dia rasa dia kena dapat benda tu. Pasal dia layak dapat. Cerita dia sama macam Tuhan cerita dalam surah Al-Kahfi. 2 orang yang ada kebun tu. Kan? Macam itulah. Ini rasa aman daripada bencana daripada Allah. Dia jadi kerajaan. Dia pun seronok. Dapat kuasa. Dia pun cakap dekat rakyat dia. Kita kerajaan akan bantu rakyat. Yakinlah kepada kami. Yakin pada kami. Yakin kerajaan akan boleh tangani masalah ni. Dia pun seronok. Kan? Sekali rupanya dunia ni bukan dia yang kawal. Dia dapat jawatan tu pun Tuhan yang bagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rupanya hak dia duk rancang tu tak jadi. Mai dia kena bencana lagi. Kes naik lagi. Tak turun-turun. Dia pun terduduk. Baru dia sedar. Rupanya dia hanya manusia, makhluk. Hak dia angkat diri dia dulu. Yakinlah kepada kami. Yakinlah kepada kerajaan. Yakinlah apa semua. Semua tu punah, musnah. Dan yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa yang percaya lah. Siapa suruh yakin pada kerajaan? Yakin pada diri sendiri pun dah salah. Tuhan tak bagi. Kita mana boleh tawakal pada makhluk. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Tuhan kata bertawakallah kamu hanya kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah dan tidak akan mati. Mana boleh tawakal kepada makhluk? Yang hampir tawakal dengan makhluk sebab tawakal dengan majikan, tawakal dengan gaji, tawakal. Allahul musta'an. Yang kedua dosa kita sebut apa dia? Putus asa daripada rahmat Allah. Dia pun habislah, Tuhan dah marah dekat aku lah. So tadi kawan ni dah kena PKP. Bisnes dia pun bankrupt. Dia pun dia kata habislah, Tuhan dah marah kat aku. Aku ni habislah. Habislah, aku dah tak ada jalan keluar dah. Aku dah jatuh miskin. Habislah, syarikat aku dah bankrupt. Aku dah tak boleh hidup. Tak ada makan. Dah tak ada kerja. Gaji dah tak ada. Nak buat macam mana? Aku dah tak ada rezeki. Dia pun ambil tali, gantung. Ambil pisau, kelak. Ambil ubat, telan. Mampus. Bubuh-buih mulut. Terjun bangunan. Yang ni, putus asa daripada rahmat Allah.
Kan? Sebab itu Tuhan tak ampun. Dua dosa yang paling besar. Sampai Al-Tahawi kata dalam mata aqidah dia, wal amnu wal iyasu yanqulani 'anil millah. Rasa aman daripada ujian Allah dan rasa putus asa daripada rahmat Allah mengeluarkan seseorang daripada agama. Tengok. Perhati betul perkataan dia ni. Subhanallah. Subhanallah. Seseorang yang rasa aman daripada rahmat Allah, lama kelamaan dia akan buat benda yang sampai ke tahap kufur. Na'udzubillah min zalik. Dan biasanya orang ni bila Allah uji dia, dia akan putus asa pula dengan rahmat Allah. Akhirnya dia tak beriman dengan rahmat Allah. Itulah dosa yang paling besar sebenarnya. Bunuh diri itu tanda yang dia telah buat dosa yang terbesar. Sebab itu rahsia bunuh diri itu dosa besar, bukan tentang bunuh diri itu sendiri. Tentang apa ada dalam benak dia daripada awal. Iaitu dia putus asa dengan rahmat Allah. Tu dosa besar dia. Faham tak? Yang bila kita kata bunuh diri dosa besar, puak-puak secular, liberal, atheist ni dia tak faham. Dia kata, apa kata dosa besar? Dia ni tekanan perasaan, bukan dia sedar apa dia buat. Ni nak habaq mai. Tekanan perasaan mesti ada punca. Dia kata, dia lah punca dia ni. PKP, tak ada kerja, tak ada apa. Ni habaq dia. Manusia tak ada kerja ni bukan semasa PKP lah. Berlambak lah. Awak, lah ni baru ada manusia tak ada kerja. Lah ni baru ada orang miskin. Ni, kalaulah kerana orang bunuh diri ni, sebab semata-mata stres kan? No. Wakil rakyat bakat bunuh diri lama dah. Masa kerajaan dia buat tumbang. Kan? Masa ekonomi jatuh dulu, ramai orang hilang kerja. Kan? Ramai. Banyak juga. Dunia ni mengalami kemelesetan ekonomi. Bukan kali pertama. Berlambak hok banyak kali lah. Kan? Nak cerita pasal ekonomi, no, sahabat Nabi. Kan? Sahabat Nabi dulu, dia ada geng, satu geng nama dia Ashabus Suffah. Mereka ni, Abu Hurairah salah seorang dia. Abu Hurairah cerita, Ashabus Suffah ni macam mana? Tahap miskin, papa gedana tu, sampai baju seluar pun tak ada, kain pun tak ada kain gebak tutup badan. Selai kain tu lipat badan semua. Kalau selok tu tak ada apa, bogeh, telanjang. Sampai tengah tu. Ada sahabat Nabi. Nak kahwin. Nabi kata, ada apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada. Aku ada kain bawah. Maksudnya dia baju atas tak ada, pakai kain saja. Kan? Tu, sahabat Nabi, zaman Nabi SAW. Tak ada seorang bunuh diri. Nak habaq mai. Nak habaq cerita pasal kesusahan hidup, Tuhan habaq lama dah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Memang Tuhan akan uji. Kan? Tak ada alasan. Hang tak boleh bagi alasan aku bunuh diri pasal apa? Pasal aku hilang kerja. Dia isunya adalah macam mana dia menghadapi ujian tersebut. Depression ni adalah kesan belakangan. Kesan lepas itu. Macam orang ambil dadah. Orang ambil dadah, lama-lama otak dia rosak, dia miring. Miring tu kesan dosa yang kita minta lindung masa khutbah hajat tadi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maksud sayyiati a'malina ni apa? Kesan buruk dosa. Kita bukan sekadar minta lindung daripada amalan buruk,
tetapi kesan buruk daripada amalan buruk. Amalan buruk akan melahirkan kesan buruk. So kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kerana dosa kami buat ni melekat kesan dia. Yang mana kesan tu tentulah itu adalah salah satu bentuk balasan daripada Allah Ta'ala. Salah satu bentuk balasan. Nak cerita pasal stres, imam segala orang yang stres dalam alam ni ialah Rasulullah SAW. Jelas. Nabi adalah penghulu kepada segala orang yang stres. Nabi adalah orang yang paling stres dalam hidup dia. Macam-macam tekanan. Tetapi Nabi adalah orang yang paling tenang. Macam mana tu? Nak cerita pasal masalah, jangan ceritalah. Nabi apa masalah dia tak dapat. Duk Kenyan lah pasal masalah hang. Apa masalah pun, Nabi dah habaq asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling teruk yang kena uji dalam alam ni, para Nabi. Hang sesedar ceritalah. Masalah hang besar macam mana pun, besar lagi masalah para anbiya. Ujian yang kena pada mereka lebih teruk. Lebih hebat. Tapi pasal apa mereka orang yang paling tenang? Kerana iman. Iman dengan qada dan qadar. Ma asaba min musibatin fa bi iznillah. Apa jua yang menimpa daripada musibah dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, yang redha dengan ketentuan Allah, Allah akan bimbing hati dia. Wa basyiris sabirin, beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Dia balik kepada isu sekarang ni, macam mana orang itu menangani stres dia tu. Bukan isu pada stres tu. Sebab itu kita nak kena pastikan rawatan yang diperoleh oleh orang yang mengalami depression, mengalami tekanan emosi adalah rawatan yang sahih. Kita tak nak dia dirawat oleh orang yang hanya menjadi kakak tua kepada pemikiran barat yang ateis. Ya? Kita tak mau. Kita tak mau jadi dia ni tekanan emosi. Lepas tu orang yang merawat dia pula orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, orang yang tidak beriman dengan perkara ghaib, yang tidak mengambil kira sisi kerohanian dia. Sebab orang stres bukan sebab badan dia. Mereka tahu benda tu. Sebab tu mereka kata, kita jangan tengok orang yang stres ni, dia kadang-kadang nampak macam orang normal. Memanglah tubuh badan dia nampak sihat. Yang rosak ialah yang sakit mental dia. Dan mental, rohani, ubat dia mesti rohani juga. Ya Allah Ta'ala dah habaq dalam Al-Quran. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah lah jiwa akan menjadi tenang. Qalbun tadi. Otak dengan jantung jadi tenang bila ingat Allah. Kalau psikologi, psikiatris ni tak reti baca Quran, dia pun tak baca Quran, baca sekadar baca saja, faham tak faham pun, dia tu sendiri sebenarnya ada masalah mental, dia tak sedar. Tahu tak? Itu masalah. Jadi bila orang cerita pasal hadis, pasal larangan bunuh diri, apa semua, dia pula jadi mental. Dia pula jadi stres. Maknanya dia tu sendiri ada masalah dengan agama, dia stres. Dan dia tak sedar. Dia rasa dia pakar psikologi, dia rasa dia pakar psikiatri. Padahal dia tu ada masalah psikologi, masalah psikiatri. Siapa pun yang tak faham agama ada masalah mental. Sebab tu Allah Ta'ala sifatkan orang kafir sebagai la ya'qilun, tidak berakal. Tengok Allah Ta'ala kata apa kepada orang kafir. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak? Allah kata apa kepada orang kafir? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. La ya'qilun. Tak ada akal. Kan? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Atas hati mereka ada aqfal, ada quflun, tutup pintu hati. Orang yang ada masalah dengan agama mesti ada masalah otak. Mesti ada masalah akal. Otak dia tak logik, sebab itu dia boleh buat benda kufur. Emosi dia tak betul, sebab tu dia boleh rasa tak salah buat berdosa. Kalau orang tu waras, normal, dia tak syirik, sebab syirik benda yang tak logik. Kalau orang tu waras, normal emosi dia, dia tak suka buat maksiat, pasal maksiat tu benda yang tak disukai oleh jiwa. Al-ithmu ma haka fin nafs. Nabi kata dosa tu benda yang duk kacau jiwa kamu. Apa benda yang jiwa kamu rasa tak tenang, tak tenteram, tu dosa lah. Sebab dosa ni dia berlawanan dengan iradah, kehendak jiwa yang asli. Jiwa ni nak apa? Dia nak ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kehendak manusia ialah Tuhan dia. Dia nak Tuhan dia. Dia nak abdikan diri dia kepada Tuhan. Dia nak cinta Tuhan. Dia nak takut Tuhan. Dia nak mengharap kepada Tuhan. Tu kehendak dia yang paling utama, paling asasi. Ta'alluhul qulub. Peribadatan hati. Peribadatan jiwa. Tu kehendak manusia. Dia nakkan Tuhan dia. Lagi dia tak dapat benda ni, dia tak boleh tenang. Dan dia tak suka benda yang lawan Tuhan dia. Itu jiwa yang waras, jiwa yang sejahtera, emosi yang sejahtera. Otak yang waras, akal yang sihat, dia membawa kita kepada iman, fitrah. Bawa kita kepada Islam. Yang buat syirik, yang kufur, yang buat dosa tu tak waras. Tak logik. Kita dah bincang lah dalam kitab. Dah baca lah. Kan? Berapa banyak kali Ibn Qayyim ulang benda ni dalam kitab kita ni saja. Kan? So hakikatnya, siapa yang buat dosa, dia ada masalah mental. Dia ada tekanan perasaan. Perasaan dia tak betul. Benda yang sepatut rasa salah, dia tak rasa salah. Nah. Sebab itu orang etis, dia punya emosi dah terpesong. Dia punya minda dah melencong. Pasal apa? Bila dia tak percaya Tuhan, sebenarnya jiwa dia memberontak. Memberontak. Sebab tu kes bunuh diri dalam kalangan orang etis tinggi. So bila orang etis ni menjadi jago dalam bunuh diri, kan? Maka datanglah formula-formula daripada golongan sekular untuk memuaskan hati golongan etis ni. Dia kata kita jangan sebut masalah psikologi ni ada kaitan dengan agama. Itu punca dia. Pasal mereka tak mau mengaku kata punca mereka jadi miring sebab mereka tinggi agama. Mereka tak mau tu, mereka tak mau agama sampai sudah punya takabur, punya sombong, punya inat. Na'udzubillah min zalik. Itu masalah. Nah. Baik, macam mana kita sampai cerita ni? Dia pasal ni, orang tadi lelaki ni. Dosa dia pasal dia putus asa daripada rahmat Allah. Jadi dia putus asakan orang daripada rahmat Allah. Itu juga dosa besar. Jadi Tuhan hapuskan amalannya pasal satu cakap dia. Bukan pasal lidah tu saja. Pasal itulah yang dia percaya. Dia dah tidak percaya kepada rahmat Allah. Sebab tu dia kata, orang hang ni, Tuhan tak ampun dah. Selagi orang ni masih bernafas, Nabi SAW, Abu Talib duk mati, tegang-gangar dah. Tegak-ngak. Nabi pi jumpa satu budak Yahudi, jatuh sakit, nak mati. Nabi pi jumpa, Nabi kata, masuk Islam, beriman. Nabi tak pernah putus asa, walaupun sampai saat akhir. Nabi mengharap orang bertobat. Itu pendakwah dia tak boleh ambil jalan mudah. Mereka ni semua di neraka dah. Tak payah dakwah. Na'udzubillahi min zalik. Siapa yang nak sebut mereka neraka? Siapa yang nak sebut mereka neraka? Tak ada hak. Kan? Kita boleh bagi tahu orang amaran.
Kita selagi mana dia mati zahirnya Muslim, doa. Orang mati buah diri, Muslim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa minta ampun. Tapi kita habaklah benda tu dosa. Tapi bukan bermakna kita nak hukum dia ahli neraka. Cuma kita bagi amaran, Tuhan yang habak, bukan kita habak. Tuhan habak, kalau hang mati, hang bunuh diri, dosa besar. Kan? Tapi itu adalah cara untuk kita mengelakkan dia daripada bunuh diri. Pasal apa? Manusia ni perlu ditakutkan. Benda yang paling ampuh untuk mengelak manusia buat benda yang berbahaya pada diri dia adalah dengan kita mengingatkan kesan bahaya, kesan buruk benda tersebut. Daripada kecil lagi macam itulah kita dididik. Dan macam itulah kita hidup di dunia ni. Mana ada orang cerita pasal kebaikan berhenti di lampu merah. Kebaikan meninggalkan ketagihan dadah. Ada, tapi bukan itu yang perkara pertama. Perkara pertama kita tahu bahaya dadah. Bahaya memecut dengan laju. Mana ada orang yang cerita kebaikan tidak memecut dengan laju? Ada. Sebab macam itulah psikologi manusia. Tuhan dah cipta macam tu. Pakar psikologi tak boleh ubah psikologi. Tugas mereka hanya ikut the flow. Yang Tuhan dah cipta psikologi manusia, dia kena ikut. Dia tak boleh ubah buat psikologi baru. Dia tak ada kuasa tu. Tugas dia hanya perhati, tengok, kaji dan ikut. Psikologi manusia, Tuhan yang cipta. Kita tak boleh ubah. La tabdila li khalqillah. Kamu tak ada ubah ciptaan Allah Ta'ala. Jelas. Kan? Jadi Allahu Akbar. Main cerita tuan lagi cerita ni. Kan? Jadi dia ni putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kan? Jadi dia tidak mau, tidak mengajak orang tu kepada taubat sebab dia dituai hukum ahli neraka. Salah. Dosa dia buat tu lebih besar daripada dosa maksiat yang kawan ni buat. Kan? Dalam hadis Abi Hurairah kata, inilah kata Ibn Qayyim, inilah dia seorang orang yang ahli ibadat dan beribadat kepada Allah, habis amalan dan Tuhan hapus pasal rasa sombong dia, rasa putus asa dia daripada rahmat Allah. Tu. Dalam hadis Abu Hurairah yang seumpama dengan ini juga, Abu Hurairah kata dia telah bercakap dengan satu kalimah yang telah meruntuhkan, yang telah merosakkan, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Kalimah yang dia cakap tu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Pasal apa? Apa yang dia cakap itu adalah ekspresi kepada apa yang tersemat dalam qalbun dia, dalam jantung, dalam jiwa dia. Okay. Yang mana akidah dia dah rosak daripada awal. Dia sudah tidak ada lagi rasa rahmat kepada makhluk dan dia putus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan Allah Ta'ala, Nabi dah pesan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang akan dapat rahmat Tuhan ialah orang yang merahmati makhluk yang lain. Irhamu man fil ard. Rahmatlah kamu benda yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Tuhan yang di langit akan rahmat kamu. Jadi dia ni, dia dah tak ada rahmat pada makhluk, Tuhan dah tak ada rahmat pada dia lagi. Dan kita tak masuk syurga kerana amalan kita, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Jadi sebab dia dah tak ada rahmat pada makhluk, Tuhan tarik rahmat dia daripada dia. Allahu Akbar kabirah. Tengok. Bahaya. Ya, lisan. Bahaya lisan. Kerana dia bercakap itu menunjukkan apa yang terkandung dalam benak pemikiran dan perasaan dia. Allahul Musta'an. Naktafi bihadzal qadar biiznillah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan memberikan kita pengajaran dan manfaat dan bimbingan kepada jalannya yang lurus. Ada soalan? Tak ada soalan. Bagus. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.